Apa itu media sosial? Media sosial adalah teknologi dalam talian dan di mana orang dapat berkongsi kandungan, pendapat peribadi, menukar dan memberi pandangan yang berbeza mengenai isu-isu semasa atau sebagainya. Kandungan media sosial boleh datang dalam pelbagai bentuk, antaranya teks, gambar, audio dan video. Laman sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya mendapat perhatian masyarakat masa kini, terutamanya golongan remaja. Masyarakat kini telah menjadikan penggunaan laman sosial di internet ini sebagai medium untuk mengisi kekosongan waktu mereka. Dalam pada itu, terdapat kebaikan dan keburukan padanya, iaitu Pelanggan hari ini memilih media sosial sebagai sumber utama untuk berinteraksi dengan jenama kerana mereka mendapat perhatian segera. Penyelidikan mengatakan bahawa 42% pengguna mengharapkan tindak balas di media sosial dalam masa 60 minit. Media sosial adalah saluran yang kuat untuk menarik pelanggan yang menemui anda melalui saluran media sosial yang berbeza seperti Facebook, Twitter, Instagram dan WhatsApp untuk menyampaikan maklumat. Nat mengikuti strategi perkhidmatan pelanggan yang sangat baik. Ia mempunyai salah satu akaun perkhidmatan pelanggan terkuat di Twitter. Mereka mempunyai akaun Twitter khusus tim Night yang memberikan sokongan 7 hari seminggu di dalam 7 bahasa yang berlainan. Sekiranya anda cenderung membuat kraf tangan, buatan tangan, karya seni atau bahkan artikel pakaian dan rajutan, mungkin ada peluang untuk mempamerkan produk anda di media sosial. Instagram dan Pinterest mungkin kelihatan seperti tempat yang menarik, tetapi Facebook, Twitter, Instagram dan Google juga merupakan saluran yang bagus untuk berkongsi media visual. Sekiranya anda mempunyai akaun Carousel atau Mudah.my, anda boleh mengarahkan pengikut anda untuk melihat produk anda di sana dan di antara saluran yang berlainan. Dan anda juga berpotensi untuk menjana pendapatan yang baik. Penggunaan media sosial juga dapat membantu meningkatkan prestasi akademik pelajar serta dapat meningkatkan pengetahuan mereka melalui pengumpulan data dan maklumat. Apabila pelajar ditugaskan dengan projek di sekolah berasrama penuh atau di institusi pengajian tinggi, mereka boleh memperolehi maklumat melalui pelbagai platform dalam talian serta mencari jalan penyelesaian terhadap tugas mereka. Selain itu, media sosial juga dapat membantu meningkatkan kemahiran kreatif pada kanak-kanak dengan membiarkan mereka belajar dan kemudian melaksanakannya dengan sendiri. Seringkali bakat tempendam pelajar terungkap ketika dia mula mengambil gambar dan menggunakan kemahiran penyuntingan dalam talian untuk menjadikannya kelihatan lebih menarik. Sekiranya teknologi dalam talian digunakan dengan cara yang betul di kalangan pelajar, ia dapat membantu pelajar dalam mencapai jenis pendidikan yang tepat. Platform media sosial juga membantu meningkatkan kemahiran sosial seseorang. Kemahiran menulis yang membantu mencapai pencapaian pendidikan seseorang. Sebagaimana yang kita ketahui, penggunaan laman sosial dapat menambahkan kenalan yang baru buat kita serta hubungan yang telah lama terputus juga boleh dieratkan semula. Apabila seseorang itu telah menamatkan pengajian di sekolah, hal ini akan menyebabkan mereka telah terputus hubungan antara satu sama lain kerana pada zaman persekolahan tidak ramai kenalan mereka yang mempunyai gadget untuk berhubung. Disebabkan itu, apabila mereka telah lebih dewasa, mereka menggunakan laman sosial ini sebagai suatu medium utama untuk mencari kenalan lama yang mereka telah terputus hubungan. Hal ini, mereka dapat berkongsi pengetahuan mengenai kerjaya masing-masing serta dapat berinteraksi antara satu sama lain untuk mengimbas kembali kenangan mereka pada zaman remaja dahulu. Seterusnya, antara kebaikan media sosial yang lain ialah kemudahan untuk menyebarkan sesuatu maklumat. Sebagai contoh, pada zaman dahulu, ketika masyarakat ingin melakukan majlis perkahwinan, mereka perlu mencari alamat rakan-rakan masing-masing terlebih dahulu untuk menghantar kad jemputan majlis perkahwinan. Tetapi, pada masa kini, dengan kecanggihan laman sosial yang ada, mereka hanya perlu menggunakan aplikasi yang ada untuk menghantarkan jemputan ke majlis. Hal ini mudah dan lebih cepat.
Buli cyber adalah perubatan mengacamkan, memalukan atau menakutkan seseorang melalui medium elektronik seperti media sosial, email, telefon bimbit, permainan internet yang sebagainya. Pembuli cyber tidak seperti pembuli yang lain kerana ia berlaku dalam dunia cyber yang tidak bersempadan. Ini menyukarkan mangsa untuk melindungi diri mereka. Terdapat juga gejala pembulian cyber seperti sindrom tall poppy dalam media sosial, yang mana ia merujukkan kepada situasi yang mana penggunaan media sosial akan memberikan komen-komen yang negatif bagi tujuan menjatuhkan maruah pengguna media sosial yang lain kerana mereka tidak senang melihat orang lain berada dalam kaedah yang lebih tinggi daripada diri mereka sendiri. Kesan pembulian cyber terhadap mangsa adalah lebih kepada psikologi mangsa seperti kurang keyakinan diri, menjadi anti sosial dan dalam kes yang lebih ekstrim, mangsa mempunyai kecenderungan untuk membunuh diri. Kita bergantung kepada telefon pintar untuk bekerja, sekolah, peribadi dan kehidupan sosial. Bilakah kali terakhir anda meninggalkan rumah tanpa telefon anda dan meneruskan perjalanan? Internet telah menjadi sebahagian penting dalam kehidupan seharian kita. Jadi memerlukan sosial media yang banyak dan ia memberikan impak kepada remaja sekarang. Dengan benda yang baik datang juga dengan perkara yang tidak baik. Dengan semua faedahnya, sifat media sosial menyajikan pelbagai kemungkinan masalah. Yang pertama ialah mengurangkan produktiviti. Ketagihan dengan laman sosial sekaligus telah mengurangkan produktiviti kerja. Majikan menghadapi masalah untuk menyekat pekerja mereka dari melayari laman sosial. Majikan boleh menyekat pekerja mereka dari melayari laman sosial dengan memblok laman-laman tersebut. Namun demikian, kecanggihan teknologi masa kini telah memudahkan laman-laman tersebut dilayari dengan menggunakan telefon bimbit. Yang kedua ialah cubaan membunuh diri. Malangnya, ini boleh mempengaruhi minda golongan muda. Membunuh diri tetap menjadi penyebab utama kematian kanak-kanak di bawah umur 14 tahun. Dalam kebanyakan kes, orang muda mati kerana menggantungkan diri mereka. Menurut American Association of Sociology dan American Foundation for Suicide Prevention, memberitahu keadaan membunuh diri di antara kanak-kanak berumur 10 hingga 14 tahun telah meningkat lebih daripada 50% dalam 3 dekad yang lalu. Dan yang terakhir ialah pembaziran masa. Penggunaan yang terlampau lama di dalam laman sosial mengakibatkan pembaziran masa berlaku. Contohnya aplikasi game. Dapat ramai pengguna laman sosial menjadi ketagih dengan aplikasi game seperti PUBG, Farmville, Mafia Wars dan Pet Society. Ianya seolah-olah menjadi satu kerugian kepada mereka sekiranya meninggalkan permainan tersebut. Ianya memang secara terang berlakunya pembaziran masa. Masa diluangkan dengan kerja-kerja yang tidak faedah. Penggunaan media sosial yang keterlaluan boleh mempengaruhi waktu tidur seseorang. Untuk seorang remaja memberikan yang terbaik, mereka memerlukan 8 hingga 10 jam masa untuk tidur. Jika mereka kekurangan waktu tidur, konsentrasi dan kebolehan mereka untuk membuat keputusan yang tepat akan terganggu. Perkara ini boleh mempengaruhi kehidupan harian mereka. Blue light yang dipancarkan dari telefon bimbit juga menyebabkan penghasilan melatonin yang membuat seseorang itu mengantuk dilewatkan. Apabila penghasilan melatonin dilewatkan, badan akan lebih segar dan masa kebiasaan untuk tidur akan dianjakkan ke hadapan. Kebiasaannya, seseorang itu akan meletakkan telefon bimbit di sebelah mereka sebelum tidur. Oleh yang demikian, gangguan daripada pemberitahuan yang juga disertai dengan getaran, bunyi dan lampu membuatkan tidur seseorang itu terganggu, sekaligus kualiti tidurnya akan menurun. Di dalam pembentangan ini, kami akan membongkarkan dunia penipuan media sosial. Kami akan membincangkan bagaimana dan mengapa penipuan ini berfungsi. Berikut adalah jenis penipuan yang akan kami bincangkan. Yang pertama, penipuan peniruan profil. Ianya popular di Facebook dan Instagram tetapi boleh berlaku di mana-mana platform media sosial.
Penipu itu membuat akaun palsu dengan menggunakan gambar yang serupa dengan orang lain untuk memperdaya pengikut mereka untuk mempercayai bahawa profil itu nyata. Yang kedua, penipuan pemalsuan kata laluan. Ianya berlaku apabila seseorang menghantar email kepada anda yang minta anda menukar kata laluan. Ini biasanya dalam usaha mendapatkan maklumat peribadi untuk mencuri identiti anda atau pencuri mendapat akses ke akaun media sosial atau maklumat kewangan anda yang boleh menyebabkan pencurian identiti. Penipuan ini biasanya berlaku di Gmail dan juga Facebook. Yang terakhir, palsu pautan. Penipuan pautan memanfaatkan kepercayaan pengikut media sosial anda pada cacatan tulen yang mereka lihat dari rakan dan ahli keluarga anda. Penipuan ini berfungsi dengan membuat anda mengklik pada pautan yang kelihatan seperti salah seorang rakan anda atau orang yang anda kenali. Sebagai contoh, rakan mungkin kongsi cacatan blog di Facebook mengenai perjalanan mereka yang datang ke Eropah. Cacatan ini merangkumi pautan ke perkhidmatan penyewaan kenderaan automatik di Eropah. Sekiranya anda menerima mesej ini dan pautan ini di cacatan rakan atau ahli keluarga anda, sebenarnya adalah apa yang dikatakannya syarikat penyewaan kenderaan yang sah, maka tiada ada penipuan. Walau bagaimanapun, jika pautan itu kelihatan dari orang lain, seseorang yang anda tidak kenal atau bukan ahli keluarga anda, mungkin anda rasa ada penipuan. Konklusinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa media sosial sememangnya membawa pelbagai faedah dan keistimewaan kepada semua penggunanya. Sekiranya masyarakat tidak memanfaatkan segala faedah ini, pastinya masyarakat mengalami kesukaran dalam menjalani kehidupan seharian. Sudah jelas pelbagai keistimewaan yang diperolehi daripada penggunaan media sosial, antaranya memudahkan komunikasi, menyampaikan maklumat, sumber untuk meningkatkan ekonomi, medium untuk menuntut ilmu dan sebagainya. Oleh itu, saya menegaskan supaya masyarakat lebih mengambil segala kebaikan media sosial untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Daripada menjadi tun kosong yang berbunyi nyaring di media sosial tanpa hala tuju, lebih baik kita memanfaatkannya demi kesejahteraan masa hadapan bersama. Saya berharap supaya media sosial dapat digunakan sebaik yang mungkin oleh semua lapisan masyarakat demi membina negara yang maju dan pada masa hadapan.